Bab haram orang yang telah berhijrah kembali ke tempat asalnya, yakni untuk menetap di tempat asalnya, di tanah tumpah darahnya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Yazid bin Abi Ubaid daripada Salamah bin Al-Aqwa' bahawa beliau pernah masuk menemui Al-Hajjaj. Maka Hajjaj berkata kepadanya, "Hai Ibn Al-Aqwa', engkau telah balik ke tempat asalmu, engkau telah balik ke kampung asalmu, engkau telah berpatah balik, engkau telah pulang ke kampung asalmu." Qala la, Salamah berkata, "Tidak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan saya untuk kembali ke tempat asal, ke kampung halaman saya." Babul mubaya'ah ba'da fathi Makkah 'ala al-Islam wal jihad wal khair. Ini bab berbai'ah selepas Fatih Makkah untuk tegak di atas Islam, jihad dan kebaikan, dan menyatakan makna la hijrata ba'da al-fathi, tiada lagi hijrah selepas pembukaan Makkah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Mujashih bin Mas'ud As-Sulami, katanya, saya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbai'ah dengannya untuk berhijrah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah itu telah berlalu untuk ahlinya, tetapi atas Islam, jihad dan kebaikan. Yani aku boleh berbai'ah atas Islam, yani untuk tegak, aku boleh berbai'ah dengan kamu untuk tegak di atas Islam, untuk berjihad dan untuk melakukan kebajikan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Mujashih bin Mas'ud lagi, katanya, aku bawa saudaraku Abi Ma'bad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Mekah. Aku pun kata, wahai Rasulullah, berbai'ahlah dengan dia untuk berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hijrah itu telah berlalu dengan ahlinya, yakni masa berhijrah itu telah berlalu dengan ahli hijrah. Qultu fa bi ayyi syai'in tubay'u. Saya pun berkata, kalau begitu engkau berbai'ah atas apa, yakni untuk apa dengan dia? Nabi SAW kata, untuk Islam, jihad dan berbuat baik ataupun berbuat kebajikan. Abu Uthman berkata, selepas itu saya berjumpa dengan Aba Ma'bad, saya cerita kepada dia apa kata Mujashih itu. Dia pun kata, benar kata Mujashih. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan supaya tadi juga, dia kata, saya bertemu, perawi kata, Abu Uthman kata, saya bertemu dengan saudaranya. Maka saudara dia tu kata, benar Mujashih. Tapi dia tidak ada sebutkan Aba Ma'bad dalam riwayat ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembukaan Mekah, pada hari pembukaan, iaitu pembukaan Mekah, tiada lagi hijrah, tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Dan apabila kamu diseru, yakni untuk berperang, maka keluarlah kamu berperang. Riwayat satu lagi pun mithlahu seperti juga. Kemudian riwayat daripada Aisyah, katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, tetapi jihad. Yang ada, yang terus ada, tetap ada, ialah jihad dan niat. Wa idza stumfirtum fanfiru, seperti tadi. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa ada seorang A'rabi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, engkau ni, hijrah tu berat, berat adanya. Fahal laka min ibil, kau ada unta kau? Dia kata, ada. Adakah engkau memberikan zakatnya? Dia jawab, ya. Nabi SAW kata, kalau begitu engkau beramallah, beramallah min wara'il jihad, min wara'il bihar, di negeri kamu sendiri yang jauh daripada negeri Madinah. Itu asal makna dia di sini. Kalau kita pakai dengan makna zahir dia, beramallah kamu walaupun di seberang laut sekalipun. Fa inna Allah la yatiraka min amalika syai'an, kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi apa-apa amalanmu.
Riwayat satu lagi seperti itu juga, cumanya dia kata innallaha lan yatiraka min amalika syai'an. Itu beza. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi apa-apa amalanmu. Wa zada fil hadis, dan perawi dalam sanad ini menambahkan dalam hadisnya, qala fahal tahlubuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, adakah engkau memerah susunya untuk diberikan kepada orang yang memerlukan? Yakni pada hari dibawa unta itu ke tempat minum airnya. Orang itu menjawab, ya. Ini bab kaifiat ataupun cara bai'ah dengan orang-orang perempuan. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, orang-orang minat bila berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diuji dengan sebab adanya firman Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu wahai Nabi, bila orang-orang minat datang kepadamu untuk berbai'ah untuk berbai'ah agar mereka tidak akan melakukan syirik terhadap Allah dengan apa-apa pun, dan tidak mencuri, tidak berzina, hingga ke akhir ayat. Aisyah berkata, orang-orang minat yang mengakui apa yang tersebut di dalam perjanjian itu bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna dia telah mengakui, dia telah lulus ujian. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mereka mengaku menerima dengan kata-kata mereka apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, pergilah kamu, sesungguhnya aku telah pun berbai'ah dengan kamu. Tidak, demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh sama sekali tangan mana-mana perempuan. Cuma annahu yubayi'uhunna bil kalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan mereka dengan perkataan, dengan ucapan sahaja. Aisyah berkata, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memegang orang perempuan, tidak memegang sama sekali orang perempuan, illa bima amarahullah, kecuali apa yang Allah perintahkannya. Wa ma massat, yakni tidak memegang di sini maknanya tidak mengambil apa-apa perjanjian dengan perempuan. Itu situ lebih itulah. Bukan makna tidak memegang akhadha tu tidak ambil tu, bukan gitu dah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat perjanjian dengan sama sekali dengan orang perempuan, kecuali mengikut apa yang Allah perintahkannya, yakni yang tersebut dalam ayat tadi. Dan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan mana-mana perempuan sama sekali. Wa kana yaqulu lahunna, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka bila dia telah berbai'ah dengan mereka, bila dia telah selesai berbai'ah dengan mereka, qad bay'atukunna, aku telah berbai'ah dengan kamu, yakni dengan ucapan begitu, kalaman, dengan ucapan dengan perkataan begitu. Riwayat daripada Aisyah lagi, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, yakni Urwah, tentang bai'ah orang-orang perempuan. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh dengan tangannya mana-mana perempuan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mengambil perjanjian dengan mereka ataupun berbai'ah dengan mereka. Bila dia telah berbai'ah dengan perempuan, fa'atathu, perempuan itu pun menerimanya, a'tathu, memberikan pengakuannya bahawa dia terima. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, idhabi, pergilah, faqad bay'atuki, aku telah pun berbai'ah, selesai dah bai'ah aku denganmu. Ini bai'ah untuk sam'i wa ta'ah fi mastata'a, bai'ah untuk dengar, untuk taat dan patuh fi mastata'a, fi mastata'a, sejauh yang mampu. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, kami berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan patuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada kami, fi mastata'tu, yakni kamu tambah dalam perkara yang saya mampu, dalam perkara yang saya mampu, ataupun dia kata fi mastata'ta, dalam perkara yang engkau mampu, yakni sejauh kemampuan engkau, setakat yang engkau mampu. Riwayat daripada ini bab lain pula. Ini bab menyatakan umur baligh, dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa saya pada hari Uhud untuk
berperang. Pada ketika itu umur saya 14 tahun. Kerenanya Nabi SAW tidak membenarkan saya. Dan pada hari Khandaq Nabi SAW memeriksa saya. Ketika itu umur saya 15 tahun. Dia pun membenarkan saya. Qala Nafi' berkata, saya pun selepas itulah, lama selepas itu, pergi berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz. Pada ketika itu dia menjadi khalifah. Saya ceritakan kepadanya hadis ini. Dia pun kata, ini betul-betul adalah had di antara budak dan orang yang baligh, orang yang sudah besar. Dia pun menulis surat kepada pegawai-pegawainya supaya memberikan kepada orang yang berumur 15 tahun, memberikan harta ghanimah ke apa ke ketentuan lah. Wa ma kana duna dhalik, orang yang kurang umurnya daripada 15 tahun, faj'aluhu fil 'iyal, kamu masukkan dia dalam senarai keluarga. Pasal lagi tu pun begitu juga. Cumanya beza sikit. Dia kata umur saya pada ketika itu 14 tahun. Nabi SAW mengira saya ni masih budak lagi, masih kecil lagi. Bab larangan dibawakan mushaf ke bumi orang-orang kafir apabila dibimbangi mushaf itu jatuh ke tangan mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW melarang daripada dibawa Al-Quran ke bumi musuh. Riwayat satu lagi daripada Abdullah bin Umar juga daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda melarang dibawa Al-Quran ke bumi musuh kerana takut akan diambil oleh musuh. Riwayat daripada Ibnu Umar lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu bermusafir membawa Al-Quran, kerana saya tidak yakin, saya berasa tidak aman akan diambil oleh musuh. Ayub berkata, memang musuh telah pun mengambilnya dan mereka telah menghujah kamu dengannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi dengan beberapa sanad. Dia kata, fa inni akhafu, saya takut. Dalam hadis Dhahak bin Uthman dia kata makhafata, lafaz dia tu berbeza, maksudnya sama, jadi kerana takut akan diambil oleh musuh. Ini bab haram orang yang telah berhijrah balik untuk menetap di tempat asalnya. Itu makna istitani watani, balik untuk menetap di tempat asalnya, ini di tanah tumpah darahnya ataupun di kampung halamannya. Maknanya orang yang berhijrah, telah berhijrah, dia tak boleh balik lah ke tempat asal dia. Hak mana hak berhijrah misalnya daripada Mekah pergi ke Madinah tu, walaupun Mekah tu ditakluk, dikuasai kemudiannya, tapi dia tak boleh klik, tak boleh duduk di Mekah, kena duduk di Madinah, kena duduk di Madinah juga. Ataupun kalau nak pergi ke lain pun ke lain lah, tempat asal dia tu tak boleh. Gitu. Hadis dalam bab ini Imam Muslim hanya buat mari saja hadis, iaitu ceritanya Salamah bin Al-Aqwa', sahabat Nabi SAW, hak lari derah tu, hak lari derah, lebih derah pada kuda tu, kita sudah jumpa dah sebelum pada ni kan. Dia pernah pergi jumpa dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur yang dikatakan zalim. Dia pergi berjumpa, ini pada masa dia menjadi gubernur lah. Dia pun kata, hai Ibn Al-Aqwa', irtadatta ala aqibai, engkau telah berpatah balik kampung, balik duduk kampung pula, gitulah. Itu makna ta'arrabta, engkau kembali menjadi Arabi. Yani engkau kembali menjadi balik kampung lah. Arab tu maknanya orang kampung kan, orang ulu. Jadi balik ke ulu mula, gitulah, balik kampung kau mula. Pasal dia tahulah memang tak boleh, orang yang sudah berhijrah tak boleh balik ke kampung halaman dia untuk menetap tadi. Salamah kata,
Aku hok lagu lain cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah membenarkan untuk aku balik. Mana ada orang-orang yang dikecualikan. Kena mengikut hukum umumnya tak boleh balik. Tetapi ada orang-orang yang dikecualikan, termasuklah Salamah bin Al-Aqwa'. Dan sebenarnya bukan Salamah saja, tapi kumpulan dia, puak-puak dia, iaitu daripada Bani Aslam, Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan. Dia termasuklah. Dia termasuk. Dan dia ni pergi ke mana? Kampung halaman dia tu, iaitu di Rabadah. Dan di sana dia pergi sana, dia berkahwin ke apa. Ada dah bininya menikah pula sana. Boleh anak pinak ke apa di sana. Duduk sana lah. Sehinggalah beberapa malam sebelum dia mati, dia balik ke Madinah, pergi ke Madinah. Tak tahulah dia mimpi kau, dia dapat tahu lagu mana, ada tanda ke. Dia balik pergi ke Madinah, mati di Madinah. Itulah cerita Salamah bin Al-Aqwa'. Jadi nak ayat sini semua orang maklum. Zaman awal dulu, awal Islam dulu maklum, tak boleh orang yang sudah berhijrah nak balik ke tempat asal dia, tak boleh. Gitulah. Mana hijrah ni berat. Memang istimewa tu apa-apa tak berat lah. Mula-mula ketika tinggal negeri tu pun berat dah tu. Lepas tu setelah negeri ni boleh balik, tak boleh kelik juga. Takut apa? Takut jadi kurang, jadi kuasa boleh balik tempat asal. Balik tempat asal ni memang manusia ni kan dia suka. Tanah tumpah darah dia tu, manusia ni memang rindu kepada tanah tumpah darah dia. Jadi boleh jadi kurang. Tak sibui kurang tu lah. Nak tahu dia ni maknanya sebagai muhajir. Sebagai muhajir. Dan Nabi SAW sendiri pun kan tak sih duduk Mekah, mati Mekah pun tak sih. Bahkan sahabat-sahabat anggap kurang lah kalau mati Mekah ni orang-orang muhajir. Dan ini sebagai satu hukuman secara tidak langsung kepada penduduk Mekah. Mana-mana Islam kemudian tu kan, pada Fatih Makkah tu, kesal lah. Ini semua buat tay kita. Kalau tidak kan jadi mulia kita. Sejarah Islam ni naik sabit kita. Ini peringatan lah kepada orang-orang kemudian. Jangan gitulah. Jangan gitulah. Kalau kita ada hak berguna, hak jenis, anak buah kita hak jenis, jangan siapa dia lari daripada tempat kita, daripada tempat sendiri. Sepatutnya kena jaga molek, biar tahu rega, ada rega. Takut jadi sepuan Nabi. Secara tidak langsung lah, bukan langsung, tidaklah kata dia mengaju. Kalau kita nak kata dari satu bentuk, dari satu segi, satu bentuk, mengajulah juga. Tapi ini semua dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah. Mana kesal tak kira lah, tak habis lah. Gitu. Ini sebab kita lah ni belakang tak erti menghargai dia. Padahal dia bukan nak gapo, baik sangat orangnya. Berasa lah belakang, berasa benar. Berasa tu lah. Ini dari segi kesannya kepada sahabat-sahabat ni. Hak ni lah sanggup mati pula. Kerana Islam. Hak baru-baru masuk Islam ni pula, lepas pada tu berjuang terus. Sahabat-sahabat ni pula pasal apa? Nak tebuh lah, nak tebuh kekurangan, kecuaian mereka pada masa yang lepas. Kita tengok Imam Nawawi kata, Qadhi Iyad berkata, ijma' ummah. Ijma' dah ni, kecuali hak dikecualikan tadilah, itu tak apa, tentang haramnya muhajir dia meninggalkan tempat berhijrah dan balik ke tanah air dia. Dan orang yang berhijrah ni kalau dia balik ke tempat asal dia, itu masuk dalam dosa besar. Dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. Dalam Bukhari, dalam Nasa'i dan lain-lain ada sebut belaka, iaitu wal murtaddu ba'da hijratihi a'rabiyan. Itu termasuk dalam orang yang dosa besar belaka, iaitu orang yang balik ke tempat asalnya selepas berhijrah, termasuk dalam dosa besar. Dan ada juga hadis yang menunjukkan Nabi SAW laknat, menyatakan Nabi SAW ni laknat orang yang balik ke tempat asal dia, kecuali kalau ada fitnah. Ada fitnah. Hadis yang dikemukakan oleh Tabarani daripada Jabir bin Samurah, iaitu Nabi SAW bersabda, la'anallahu man bada ba'da hijratihi. Allah melaknat orang yang balik semula ke tempat asal dia selepas hijrahnya, illa fil fitnah, kecuali dalam keadaan timbul fitnah di tempat hijrah dia tu. Misalnya, fa innal badwa khairum minal muqam fil fitnah.
Kerana balik ke tempat asal itu lebih baik lagi daripada tetap duduk di tempat hijrah. Itu dikecualikan. Kalau tidak memang tak boleh. Termasuk dalam dosa besar. Inilah hak Hajjaj sebut tu. Hajjaj kata apa? Balik kampung. Mana dia kira tak molek lah. Jadi Salamah kata itu dengan izin Nabi SAW. Ataupun ni hak khilaf pula lah. Khilaf pula. Tak apa, tu kita akan jumpa akan datang. Kita akan jumpa akan datang. Kita akan balik semula pula sini selepas bab ni. Lepas tu bab berbai'ah selepas pembukaan Mekah untuk tegak di atas Islam dan untuk berjihad dan melakukan kebaikan dan menyatakan makna la hijrata ba'dal fathi. Hadis mula-mula Imam Muslim mari di sini riwayat daripada Abi Uthman An-Nahdi. Dia inilah yang dengar hadis ni daripada Mujashih bin Mas'ud. Mujashih bin Mas'ud ni bawa adik-adik dia Abu Ma'bad dalam riwayat yang kita baca tadi, pergi jumpa dengan Nabi SAW, minta biar Nabi bai'ah dengan dia untuk hijrah. Dia sendiri pun nak juga, saudara dia pun begitu juga. Abu Uthman tu pergi jumpa pula dengan adik-adik dia tu yang dipanggil Abu Ma'bad itu, tanya royak, kata adik-adikmu royak kepada aku hadis gini. Dia kata betul. Dia kata, siapa Abu Uthman ini? Abu Uthman An-Nahdi. Itu terkenal, ulama terkenal. Dia termasuk di dalam mukhadram, Allah panggil, termasuk dalam mukhadramin. Mukhadramin ni orang yang dah dengan zaman jahiliyah, dah dengan zaman Nabi, tapi ia tak ada jumpa dengan Nabi SAW. Itu orang panggil mukhadram. Kalau jamaknya mukhadramin, termasuk dalam hak itulah. Di zaman jahiliyah dia hidup 60 tahun. Selepas tu Islam 80 tahun. Selepas Islam 80 tahun. Umur dia 140 tahun. Dan seorang yang terkenal taat, patuh kepada agama, Abu Uthman An-Nahdi. Dan dia baru pergi ke Madinah ni zaman Sayyidina Umar. Situ baru. Maknanya terima Islam tu Islam dah, tapi pergi ke Madinah di zaman Sayyidina Umar baru. Dengan Nabi SAW dia tak ada. Walaupun dia sezaman dengan Nabi SAW, tapi kalau tak ada jumpa, walaupun Islam orang tidak panggil sahabat. Itulah tabi'in mukhadram, Allah panggil tabi'in mukhadram. Dia kata apa? Aku pergi berjumpa dengan Nabi SAW, nak bai'ah dengan dia lah untuk berhijrah. Nabi SAW kata, berlalu dah masa hijrah tu, boleh kepada orang-orang yang berhijrah lah. Jadi demo tu, gia demo tu, boleh ke demo tu? Tak ada dah, bukan masa dia lah ni, habis. Nak ayatnya hak mana-mana tak ada tu kan kesal, bukan main lah. Sedihnya, terharunya, dan berasa ketinggalannya. Dalam Quran pun sebut hijrah, orang-orang yang berhijrah tu khusus dia sebut. Mana ada keistimewaan dia. Orang yang masuk Islam pada pembukaan Mekah ada kelebihan juga dalam Quran, tapi tak serupa dengan hak sebelum tu, lebih lagi. Sebab itu disebut sangat Muhajirin dan satu lagi Ansar. Muhajirin tu beratlah pasal kena tinggal tanah air. Tak ada dah giah. Masa dia telah berlalu untuk ahli-ahli dia saja. Hak mana sudah jadi muhajirin tu tak ada. Tapi kalau nak bayar boleh. Bayar Islam dah ni. Mengucap dah. Bayar ni suku pula. Padahal bila kita Islam kan, kita kena jaga Islam, kena buat kebajikan, kena jihad, kena gapo lah mana perlu tu. Tapi boleh nak berbai'ah, maknanya pemerintah berbai'ah dengan rakyat dia untuk sesuatu perkara yang khusus. Boleh. Misalnya di sini boleh berjihad, berbai'ah untuk Islam, untuk tegak atas Islam. Bai'ah pula, berjanji pula. Padahal berjanji dah dengan Allah SWT, berjanji pula dengan Rasul. Maknanya di sini lebih kuatlah. Dah berjihad wal khair, dan untuk buat kebajikan. Hak tu boleh, nak bayar hak tu boleh. Nak bayar hijrah tak boleh. Sebab apa? Tidak ada keperluan dah untuk hijrah. Tidak ada cabaran dah. Tidak ada. Dan Mekah ni jadi Islam belakang.
nak hijrah awak ke dia? Hijrah ni ada sebab. Nak tinggal awak ke dia? Dulu awak tinggal tu pasal susah duduk di Mekah ni. Kena ganggu, kena buat nyaya kepada orang-orang kafir Mekah tu. Patutlah hijrah. Tak boleh nak menegakkan Islam di sana. Jadi bila Mekah tu sudah Islam, nak agak dia lagi hijrah. Hak yang kedua tu pula tu juga serupa. Serupa berlaku. Cuma dalam riwayat seterusnya pada hari Fathu Makkah, Nabi kata la hijrata walakin jihadun wa niyyatun. Tapi hak tetap ada, hak terus adanya jihad, perjuangan untuk menentang kebatilan. Hak tu terus ada. Perjuangan hidup terus ada. Dan niat untuk menegakkan Islam, hak tu kena ada hak tu. Boleh hak tu. Hak tetap ada pahala, ada kelebihan jugalah. Tapi pahala hijrah tu tak boleh. Pahala ada niat untuk berjihad ataupun berjihad secara langsung. Ada niat untuk buat perubahan dalam hidup, untuk jadi baik. Mana niat tu dengan buat sekali lah. Buat sekali. Ada hak tu memang boleh lah, pahala ada faedah lah. Terus ada lah tu. Dan lepas tu dalam riwayat hak lagi tu, la hijrata ba'dal fathi, ada tam. Bukan la hijrata saja. La hijrata ba'dal fathi. Gitu. Tetapi hak adanya jihadun wa niyyatun wa idza stumfirtum fanfiru. Bila kamu diseru untuk berjihad, mana pemerintah panggil kamu untuk perang, kena pergi. Hak tu adalah. Mana tidak boleh kata nak perang tak satu kalu, tak boleh. Nak perang tak satu kalu tak boleh. Kecualilah dia ada kecualilah kalau pemerintah tu tidak menjalankan tugas itu. Senyap, tak buat gas, tak ada usaha, maka boleh jadilah adalah jalannya. Tapi kalau pemerintah tu sendiri memang duduk berjihad sama-sama, tak boleh kita nak buat tak satu kalu. Mana kena ikut arahan, kena mengikut arahan. Bila dipanggil, maka kamu kena pergilah perang. Maknanya jihad ini akan terus ada dan dikehendaki daripada pemerintah, gitulah. Jadi menghidupkan jihad itu. Iyalah, kalau kita tak boleh mana mengikut pemerintah, tak boleh nak berjihad, tak sampai masa dia lagi banyak lagi kekurangan kita, kelemahan kita, kita kena buat dalam bentuk lain. Jihad juga ubah mana kehidupan. Tak apa, buat, asal buat. Tak ada langsung nak mengubah kehidupan orang Islam, itu tak boleh. Itu tak ada perjuangan, tak ada perjuangan. Tak ada niat ke arah nak Islam, tak boleh. Dia kena ada lah. Jihad dari segi ekonomi ke, jihad dari segi nak suruh maju, dari segi pendidikan kau tidak ketinggalan, kau biar sama naik kita dengan orang-orang kafir, kalau boleh lebih lagi. Dari segi pendidikan, situ dulu. Nak baiki keadaan ni tidak boleh mudah. Nak perang selalu tak padan senjata kita yang ada dengan kita. Misalnya kita kata pemimpin kata begitu dan dia buat, mana boleh buat tu buat. Tak apa, buat, boleh lah. Kita kena turut lah, ikut lah. Betul lah tu, waktu betul. Tapi nak kata jihad ni tak ada, berhenti dah jihad, tak boleh. Tidak pernah ada. Mana ulama-ulama yang betul, warasatul anbiya daripada dulu sampai sekarang ni, tidak pernah ada orang kata jihad ni sudah berhenti, mansuh dah ke hukum dia. Tak ada. Kalau ada sebuah Qadiani tu lah, ada lah orang tu, tak pakai tu. Tu tidak Islam, dia tak kira tu. Ada lah tu, suka benar lah orang putih penjajah dulu, pasal dia kata jihad tak ada. Jihad ni dengan lidah gitu je, dengan pen gitu je jihad. Jadi jihad menggunakan senjata ni tak ada. Ada lagu tu, tapi tidak, hak tu tidak diakui, bahkan tidak diakui Islam pun. Tak kira lah tu. Kalau ulama Islam dalam kitab mana-mana pun tengok serupa ya. Jihad tu tetap ada. Walakin jihadun wa niyyatun, dia kata. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Nabi kata dah, jihad ni akan terus ada sampai kiamat. Kalau orang Islam tu betul, dia kena ada. Mana tahap masing-masing lah, mengikut kemampuan masing-masing, kena ada. Perjuangan tak ada, tak boleh. Perjuangan tu maksudnya perjuangan untuk Islam, bukan perjuangan untuk hidup. Saya esok boleh menikah,
ada rumah, ada kereta, senang ada tanah, ada kebun. Hak tu bukan. Hak tu biasa aja, bukan perjuangan hak tu. Kadang-kadang dalam masyarakat kita hak tu jadi perjuangan. Jak kecek lagi. Budak-budak ngaji sekolah tu ajar dah ni. Ni maksudnya. Apabila tak boleh makan kaji lemah semangat belaka. Itulah jadinya, akibatnya. Sebab tu dia tak boleh tuju hak tu. Boleh tak apa, bukan dilarang, tak apa. Maksud tu tak boleh. Dia kena ada fikir bangsa, ada fikir umat, ada fikir agama, hak tu untuk menaikkan umat kita, bangsa kita, agama kita. Ada niat hak tu. Kalau mengajar, cara mengajar. Mereka nak suruh ni budak-budak ni pandang. Bukan dengan cara menyesatkan budak-budak tu, mencelarukan fikiran dia tu. Jadi matlamat hidup tu jadi bertukar. Tidak lagu tu. Itu bukan perjuangan. Perjuangan nak kait dengan Islam. Sehingga apabila dia besar, kalau orang Islam susah, dia berasa sedih. Ada perasaan itu. Ada berasa tak cedera tidur. Kalau saudara kita di mana-mana diganggu, kita nak tolong lagu mana cara? Nak ada. Nak wilahi generasi lagu. Bukan generasi hak tak cara. Biarlah kena Palestin, kena di Kashmir, di mana-mana ikut, tak kena kita. Kita tak cara hak. Lagu tu tak sah. Hak tu yang nak ada perjuangan, kurang-kurangnya lagu tu. Duduklah gapo pun siapa di mana-mana pun. Dia kena ada hak tu. Kalau tak ada hak tu, tak ada perjuangan. Tidak ada walakin jihadun wa niyyatun, tu tak ada. Hak ni kena ada. Barulah orang Islam ni dia naik. Kalau dia mundur pun dia akan naik. Kalau tak ada hak ni, jihadun wa niyyatun tak ada, dia kau jatuh. Kalau hak maju dah pun dia akan jatuh. Kalau hak lemah dah, kau lemah lagi. Dia akan jadi gitu. Tak apalah. Jadi kalau kita baca seterusnya, hak Arabi tu tanya tentang hijrah. Nabi kata, dia kata hijrah tu besar kedudukannya. Lepas tu dia pun tanya gini-gini. Jadi kesimpulan daripada bab ni, kalau kita perhatikan, dalam syarah Imam Nawawi ni, dia kata qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama. Ashab kita, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain mengatakan hijrah daripada daril harbi ila daril Islam, daripada negeri kafir, negeri yang perang dengan orang Islam, ke negeri Islam, baqiyatun, akan terus ada sampai kiamat. Akan terus ada. Wa ta'awwalu hadzal hadis ta'wilain. Mereka takwil hadis ini dengan dua takwilan. Jadi tak ada hijrah ni mana kalau tempat lain. Kalau tak ada hijrah ni maksudnya mana? Tempat lain, kalau negeri lain. Sebab kita kata suatu ketika dulu Kemoja kan, kena buat nyaya bukan main kan. Orang Islam dia bunuh, terutamanya orang Islam lah. Orang tidak Islam pun teruk juga. Moga dia nak tukar sistem tu. Tak apalah, orang Islam teruk kan kena. Dalam keadaan tu wajib dia lari, dia berhijrah. Jadi ni maksudnya hijrah tu akan terus ada sampai kiamat. Jangan kita jadi berasa lemah. Jangan kita berasa lemah orang Islam, tak ada arah. Jangan gitu. Dan saudara-saudara Islam hak lain, dia kena fikir juga. Dan hak tu molek orang-orang kita, alhamdulillah. Kerajaan kita, rakyat kita pun maknanya sambut baik, mengalu-alukan kedatangan saudara-saudara kita dulu kan, daripada Kemoja ni, bantu gapo semua tu kan. Itu molek benar lah tu. Hak buat tu cara Islam. Hak tu lah hak naknya, bagi perlindungan kepada mereka tu. Jangan tak saya terima, tak ada arah nak pergi. Baik hak kafir pun nak terima misalnya. Jangan gitu. Dalam keadaan lagu mana nyawa dia ni terancam. Usah kau nak semaya nak berapa, kita dengar cerita tu kak, berat-berat lah kan. Berat-berat. Paksa suruh makan babi lah, macam-macam lah awak nganyi. Jadi akan terus ada hak tu. Jadi hak kata la hijrata ba'dal fathi ni apa makna? Dia kata, mereka takwil la hijrata ba'dal fathi, daripada Mekah tu. Sebab apa? Mekah tu sudah jadi Islam dah, negeri Islam dah. Jadi apa makna hijrahnya? Hak tu, hak tak ada hijrah tu, aman dah, boleh buat Islam dah. Mana dia? Yang keduanya, inilah yang lebih sahihnya kata dia, iaitu hijrah yang ada kelebihan, ada keutamaan, yang istimewa tu.
Yang berbeza mana orang-orang berhijrah itu daripada orang lain. Habis dah berhenti dah. Dengan sebab dikuasai oleh orang-orang Islam Mekah tu, habis. Kalau ada hijrah lain pun dia tidak setara tu. Hijrah lain tu ada, tapi hijrah hak istimewa tu ada lagi? Tak ada. Hijrah hak istimewa tu khusus dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna la hijrata ba'dal fathi. Sekat Fatih Mekah tu hak hak istimewa. Kalau ada lagi pun tidak setara tu. Hijrah tu moleklah juga, bagus juga, tapi tidaklah setara tu. Sebab apa? Sudah habis dengan Fatih Makkah. Wa madat li ahliha alladhina hajaru qabla Fatih Makkah. Sebab Islam sudah kuat dah, gapo. Lepas tu berjihad, berhijrah ni setara mana? Sebelum pada ni bab mula-mula kita baca saat ni kan, di bawah tu Imam Nawawi sudah sebut dah tu, kita kata tadi, kita akan balik semula. Iaitu hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni fardu, wajib. Bahkan dalam Quran Allah SWT menempelak orang yang tidak berhijrah. Dia kata fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Maknanya orang-orang yang malaikat mati-mati ambil nyawa dia dalam keadaan zalimi anfusihim. Mereka menganiayai diri mereka sendiri. Itu aniaya ke dia sendiri, orang panggil. Tidak berhijrah. Bila mati, malaikat tanya dengan menempelak dia, marah dia. Dia kata fi ma kuntum, lagu mana hidup dulu? Puak-puak tu kata kunna mustad'afina fil ard. Kami semasa hidup dulu lemah. Lemah. Dia anggap lemah dan ditindas oleh orang. Malaikat tanya, "Pah, bumi Tuhan ni tidak luah kan ni? Boleh berhijrah kan?" Apa maknanya tidak berhijrah? Jadi makna itu caranya malaikat tu kata kepada orang-orang yang tidak berhijrah. Daripada situlah dia menjadi wajib, fardu kepada orang-orang Islam pada masa itu. Apa yang jadi wajib tu? Sebab kalau orang Islam pakat tak pergi, siapa dia nak bela Nabi duduk sana? Terhadlah bilangan dia. Sedangkan dalam keadaan terancam negara Islam pada ketika itu, perlu ada kepada pembela, pendukung dia yang kuat untuk menolong Nabi SAW. Kalau perang ke apa, lagu mana? Ada begitu juga perintah Allah SWT turunkan kepada Nabi dalam bentuk yang sempurna, yang lengkap, semua sekali nak dilaksanakan dalam kehidupan. Tidak seperti semasa di Mekah. Kalau suruh semayang pun nusuk-nusuk gitu nak masjid secara terbuka, itu tak boleh. Dan banyak lagi hukum hakam yang lain tak turun lagi semasa di Mekah. Tapi di Madinah, siapa dia yang nak buat, yang nak melaksanakan, nak menghidupkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu? Kalau tidak, pakat tak segi, pakat takut pula. Kalau pergi sana berat benar, terancam jadi orang sekeliling ni nak terkai. Dengan sebab itu jadi wajib. Bila Mekah tu dikuasai dan Islam jadi kuat, orang kafir jadi hina, gugurlah fardu hijrah. Gugurlah fardu hijrah. Di situlah Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, la hijrata ba'dal fathi, wa qala madat al hijrah li ahliha. Hak tadi tak ada dah tu. Qadhi Iyad berkata, ulama tidak khilaf tentang wajib hijrah kepada penduduk Mekah di zaman Nabi SAW sebelum Fatih Makkah. Tetapi kalau orang lain selain daripada penduduk Mekah, hak tu ijma' kah? Dak. Khilaf. Zaman Nabi lah, zaman Nabi sebelum pembukaan Mekah cerita. Khilaf. Ada yang mengatakan tidak wajib kepada hak selain daripada penduduk Mekah, bahkan sunat. Bukan wajib, sunat. Ini disebutkan oleh Abu Ubaid dalam Kitabul Amwal. Sebab apa? Sebab Nabi SAW rombongan hak mari jumpa dengan dia kan. Hak mari jumpa dengan dia sebelum daripada Fatih Makkah lagi, dia suruh klik. Dia klik. Belajar dengan Rasulullah beberapa perkara, balik ayat kepada kaum dia. Nabi SAW tidak kata kena mari berlaku. Tidak lagu tu kan. Itu jelas dalam sejarah. Sebelum pembukaan Mekah lagi.
Kalaulah wajib, semua orang tu kena pergi, maka Nabi tentu suruh dah demo ni. Ada juga ulama yang mengatakan iaitu wajib kepada orang yang mana penduduk negeri dia tu hak ramanya, majoritinya tidak Islam, dan dia akan jadi terhalang untuk nak buat Islam. Hak tu jadi wajib, walaupun hak bukan penduduk Mekah. Wajib. Tapi kalau dia tu puak-puak dia ramai Islam, ada juga macam di Bahrain, apa nama ni, ramai hak memeluk agama Islam pada ketika tu. Nabi SAW tak suruh pergi. Sebab apa? Dia boleh menegakkan Islam sana. Sehingga pembesar dia pun masuk Islam. Jadi nak ke dia? Ini menunjukkan bahawa hak tidak di Mekah, kalau dia tu tidak perlu pergi, maka tak wajib atas dia. Tapi kalau perlu itulah ke mana? Yang ni dia tidak boleh nak melaksanakan Islam dengan bebas. Itu makna dia kena pergilah, wajiblah atas dia tu berhijrah. Adapun Mekah tu memang tempat yang paling teruk sekali lah kepada orang-orang Islamnya. Sebab apa? Mereka akan diseksa, dibuat nyaya macam-macam lah oleh penduduk Mekah. Dengan sebab itu jadi wajib. Selain daripada tu, mereka ni kan yang lebih tahu tentang bagaimana Nabi SAW tu dianiaya, diseksa. Jadi mereka ni kalau nak kira hak lebih bersemangat, hak lebih tahu, hak lebih merasa daripada orang lain. Nabi SAW seperti mana biasa kan, dia banyaklah kalau kita tengok dalam hadis ni, kalau ayah mati pergi peras sana, dia hantar anak pula. Sebab apa? Anak ni dia akan berasa, ni ayah kita mati sana, habis ring berjual tu. Jadi maknanya memang kerana Allah, tapi dari segi psikologinya manusia ni dia kena lagu tu baru kuat, baru sepenuh hati. Kalau berkait dengan ayah, dengan keluarga, baru dia sepenuh hati. Nabi SAW acak kali, bukan seorang dua, dia buat lagu tu. Serupa juga ni. Apa yang penduduk Mekah ni kuat? Sebab dia tu tahu setara mana jahat penduduk Mekah. Dan yang nak peracur negara Islam di Madinah tu siapa? Buat tu lah. Jadi demon ni lah hak itu sengotinya, hak akan berasa sengotinya, dan hak akan sanggup mati. Orang tak ada nak buat benda tak molek, dia gitu mau nak. Ni orang lari dah, hambat lagi. Maknanya gitulah kira-kiranya. Tak apalah. Lepas pada tu di dalam bab tadi dia sebut, wa idza stumfirtum fanfiru, dia kata, bila kamu diseru untuk berperang, maka kamu keluarlah. Yani imam keluar, meminta kamu untuk keluar berjihad. Fakhruju, kata dia. Ini dalil bahawa jihad itu bukan fardu ain, kata dia. Imam Nawawi kata ini dalil bahawa jihad itu bukan fardu ain. Sebab apa? Nabi SAW kata idzastumfirtum fanfiru. Bila kamu diajak, diseru untuk perang, barulah kamu pergi. Sebelum pada tu tak. Menunjukkan bahawa jihad ini bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Ulama faham gitulah. Jadi bila ada orang sudah buat benda tu, maka lepaslah hak lain-lain. Tapi kalau semua tinggal, athimu kulluhum, semuanya berdosa. Itulah kata dia. Qala ashabuna, ulama-ulama dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi, kata jihad hari ini fardu kifayah. Mana selepas Nabi fardu kifayah, kecuali, kata dia, kalau mana-mana negara umat Islam ini dicerobohi oleh orang-orang kafir, maka hak duduk situ menjadi fardu ain kepada mereka, mempertahankan negeri dia, mempertahankan negara dia, mempertahankan orang Islam. Hak duduk situ. Jadi fardu ain kepada mereka. Baik, kalau tak cukup penduduk hak negeri itu nak menghadapi musuh, tak cukup, hak sekeliling dia, hak dekat dengan dia, jadi fardu ain pun. Hak dekat dengan dia tu tak cukup dah, hak jauh sikit. Begitulah seterusnya. Sehingga kalau tak cukup, seluruh dunia orang Islam kena pergi tolong. Itu dia. Bangsa dia ataupun umat dia tu kena pergi tolong. Begitulah yang disebutkan oleh dia ni. Fa illam yakun fi ahli dzalikal balad kifayah, wajaba ala man yalihim tatmimul kifayah. Begitulah seterusnya. Adapun zaman Nabi SAW, mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka kata fardu kifayah juga. Kecuali ada, bukan semualah, setengah-setengah tu termasuk dalam fardu ain. Fardu ain itu pun ke atas hak wajib lah.
Misalnya orang perempuan, orang yang sakit, hak tu tidak. Yang kedua, pendapat yang kedua, iaitu fardu ain. Hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Orang-orang yang mengatakan fardu kifayah, dia kata zaman Nabi tu atas semua pergi perang sana sini, semua pergi ke? Tak pergi kan? Setengah saja pergi. Mana kiranya itulah menunjukkan fardu kifayah, bukan fardu ain. Tetapi orang-orang kata tak fardu ain. Dia tak pergi pusana, dia pergi ke lain. Dia bukan tak pergi semua, tak. Adalah ketika dia tak pergi, lepas tu dia pergi pula. Gitu keadaan di zaman awal dulu. Bukan kata bila pergi satu tempat saja pergi, tidak. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Islam kan, rata tu. Kita kata dia pergi belakang, utara, selatan, timur, barat, pergi belakang. Pejuang-pejuang Islam dulu. Jadi sehingga Islam sampai hari ni lah. Dan lagi bukti bahawa hijrah tadi tu, hijrah tu tidak wajib, iaitu hak ni ni hadis yang kita baca kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu seorang Arabi tu, dia tanya Nabi tentang hijrah. Ni hadis ni. Ni dalil juga kepada tidak wajib hijrah. Sebab Nabi SAW kata, mu ada kau unta gini. Dia kata ada. Nabi SAW kata tak apa, buatlah negeri kamu. Allah SWT tidak akan mensia-siakan amalan kamu. Nabi SAW kata, tidak kata, tak boleh, kena mari. Tidak lagu tu. Hadis ini menunjukkan juga, menguatkan lagi pendapat golongan yang mengatakan tidak wajib berhijrah. Iaitu hak ni siapa dia? Duduk Mekah kan ni? Tak, duduk lain. Duduk lain seperti yang kita baca tadi lah. Kalau hak duduk lain tu tidak jadi wajib kepada mereka berhijrah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa buat amal ni mana-mana pun boleh pahala, tidak sia-sia. Dalam hadis disebut fa'mal min wara'il bihar dalam bahasa Arab dengan makna negeri. Dalam syarah dia sebut gitu, dengan makna negeri. Kalau kita nak pakai dengan makna asal dia, iaitu makna seberai laut, makna kalau seberai laut, makna isyarat dah. Walaupun orang ni tidak duduk seberai laut, hak lebih sesuai dengan dia, ada tempat dia lah, negeri dia. Tetapi Nabi SAW kiranya telah mengisyaratkan bahawa akan ada umat dia ni hak duduk seberai laut daripada semenanjung Arab. Hak tu pun makna kalau dia buat kebaikan, dia akan dapat pahala juga. Serupa je. Mana-mana negeri, mana-mana pun serupa je pahala. Kecuali lah di Mekah tu dari segi buat ibadat ke apa tu, tu memanglah ada kelebihan. Di Madinah ke apa tu, tu ada kelebihan. Kalau tidak, lain serupa. Dan hak tu hak boleh buat di Mekah dan di Madinah. Banyak lagi yang boleh dibuat dan perlu dibuat di tempat lain. Dan tidak boleh dibuat, tidak ada masalah tu, perkara tu di Mekah dan Madinah. Misalnya nak berdakwah, hak sudah Islam berlaku, nak berdakwah ke dia lah. Mekah tu moga Islam berlaku, dakwah kena pergi negeri lain lah. Itu yang kita kata, ada juga amalan yang tidak ada di sana. Jadi untuk dapat hak tu kena pergi sana, berdakwah ataupun berjihad. Jadi kena tepat tu lah. Arabi ni dia tanya, hijrah ni dengan maksud nak pergi duduk dekat Nabi SAW. Dan hijrah ni besar kedudukan dari segi pahala satu, besar kedudukan makna dia tu. Apa makna apabila seseorang tu berhijrah tu, dia kena buat gapo besar, dia bukan kecil-kecil main-main tau. Itu maksud Nabi SAW di sini. Bahkan ada di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim ni pun ada, iaitu Arabi juga, dia duduk Madinah dah, dia minta Nabi SAW batalkan perjanjian dia dengan Nabi SAW untuk duduk di Madinah. Dia penat duduk di Madinah, sebab cabaran kuat. Dia minta nak keluar daripada Madinah, Nabi tak beri. Beberapa kali minta, akhir sekali dia keluar sendiri. Nabi SAW pun kata, Madinah ni dia serupa dengan penyembur api tu.
tu kain besi. Apabila dia sembuh emas tu kan jadi cuci emas. Hak mana-mana gapo dia kita kata daki dia tu dia akan keluar dengan sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Maknanya berat. Kedudukan hijrah tu maknanya besar, berat. Orang yang kuat hak boleh duduk sana. Hak tu lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam naknya. Dia akan keluar. Tidak semesti orang tadi tu bila kata begitu dia tu munafik dah. Kita tak boleh kata begitu. Dia Islam juga, tapi Islam yang lemah. Ada baiknya juga sebenarnya. Kalau hak lemah tu tak ada sekali. Kadang-kadang hak lemah ni ada jadi tak ada pasal-pasal. Hak kuat sikit jadi takut kan. Kalau ada hak penakut seorang, asalnya hak tidak takut tu tak takut. Tapi waktu dia tu muka berubah, hak lain pun jadi takut. Boleh jadi. Baik tak ada lagu ni. Dengan sendirinya Nabi SAW kata Madinah ni dia menyingkirkan hak lemah-lemah tu, hak hapah tu. Jadi hak adanya hak berenah sungguh. Hak adanya pati sungguh. Hak tu lah hak kuatnya. Maknanya dia tidak kira dari segi bilangan, tapi kira dari segi mutu dia tu. Ada berlaku begitu. Bukan seorang dua, ada berlaku. Tapi Nabi SAW bila dia sudah berjanji dia tak akan tarik dah. Sebab apa? Dia bukan benda main-main, bukan main dia. Masa nak buih hola tangan hola, lepas tu masa nak tarik tidak lagu tu. Kecuali orang tu pergi sendiri. Pergi sendiri tak apa, ikut. Tapi dosa dia. Dosa lah sebut tadi lah. Tak boleh main-main. Sudah bayar dah pula. Lepas pada tu nak pergi pula. Dosa. Begitu. Nak ceritanya di sini, hak kuat lemah ni ada sama-sama bila-bila masa. Nabi SAW ni dia seorang pemimpin yang bijaksana. Dia tahu hak lemah lagu ni caranya. Tidak kata hak lemah pun nak erek pergi juga. Dan dia tahulah. Dia tahu. Orang yang pemimpin yang macam ni lah dia boleh berjaya. Apabila dia erti tengok nilai orang-orang bawah dia, hak ni boleh heret sekat mana. Hak ni sekat ni ya tak boleh pergi dah. Kalau tebal pun habis masa, habis ring, habis tenaga. Menyusahkan juga. Begitu. Itu maksudnya. Lepas tu babu kaifiyati kaifiyati bai'atin nisa. Kaifiyat berbai'ah dengan orang perempuan. Jadi hak mana bai'ah tu bai'ah. Orang perempuan tidak bai'ah tu. Bai'ah juga. Lagu mana cara bai'ah orang perempuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan di sini, orang-orang mukminat bila berhijrah kepada Rasulullah akan diuji dulu. Sebab dalam perjanjian dengan orang kafirnya, orang kafir kan, kafir Mekah, dia kata kalau orang-orang kami, orang Mekah ni, penduduk Mekah ni pergi kepada kamu kena hantar balik. Kena hantar balik tu tu khilaf ulama. Perjanjian tu hak lagu mana? Ada yang mengatakan hak hantar balik tu orang lelaki saja, orang perempuan tidak. Ada yang mengatakan hak perempuan pun termasuk juga dalam perjanjian itu, cuma perempuan kafir. Kalau Islam tak tidak kena hantar balik. Dalam perjanjian itu disebutkan lelaki. Dengan sebab itu Nabi SAW tak hantar yang perempuan ni. Tetapi pendapat itu kalau kita perhati pada ujian ni, Nabi SAW membuat ujian dulu. Ini menunjukkan bahawa tidak semua perempuan yang dipegang oleh Nabi SAW duduk di Madinah tu tak. Maknanya hak kafir dia hantar balik. Kalau hak Islam, sebab itu dia sebut idza ja'akal mu'minat yubay'naka. Mana dia sebut mukminat. Mana hak orang mukmin ini tidak kena hantar balik. Kalau tak hantar balik pun tak apa. Buat kafir tu tak boleh kata. Sebab dalam perjanjian tak ada sebut lagu tu. Hak ada sebutnya orang lelaki. Itu pentingnya, maknanya kerja diplomat. Orang kata diplomat mana kena perhati molek tu perjanjian tu. Dia sebut lagu mana. Sebut lelaki saja. Lelaki tu umum. Islam kau tidak Islam kau hantar balik. Jadi hikmah Nabi SAW nya dia terima lagu tu. Bila hak Islam hantar balik, tak apa, dia akan buat kerja tempat dia. Kau senang kita bagus. Kita nak masuk tak boleh. Hak sana buat kerja. Hak kafir, moleklah hak kafir tu hantar balik. Kalau duduk tempat kita dia mengganggu. Dia boleh jadi pengintip dan sebagainya. Jadi tak ada kebaikan. Tapi hak perempuan, kalau balik semula hak Islam dia kena buat nyaya. Kalau orang lelaki pun Nabi SAW kata wajib kena berhijrah, perempuan lebih-lebih lagi lah.
teruk benar lah perempuan tu kena buat nyaya. Dengan sebab itulah perempuan ni oleh kerana tidak masuk dalam perjanjian tu, Nabi SAW boleh pegang. Buat-buat dia tak boleh kata apa. Tapi Nabi uji dulu, betul ke tidak ni. Takut-takut macam-macam kan. Dia bila musuh ada banyak kan, dia boleh jadi pengintip ke. Mari dalam rupa perempuan, boleh jadi. Jadi nak tengok. Bila tengok tu buat ujian ni, kata gini-gini, bila akui tak apa, boleh duduk. Itu pun bila-bila tengoklah. Bila-bila tengok. Sebab apa? Selalu kita berjumpa kan pengintip bagi pihak orang kafir tu ada sama lagu tu pun. Dia kata bila mengaku maka luluslah dia. Bila dia terima tu, terima. Jadi Nabi SAW tak akan hantar balik perempuan-perempuan mukminat ni ke Mekah. Tapi kalau lelaki walaupun Islam hantar balik. Kecuali dah dia nak juga, tak boleh, tak boleh duduk di Mekah, dia lari gilai lah, adalah waktu tu. Adalah lagu tu. Waktu Abu Jandal, Abu Basir ke apa tu, dia lari bergilai. Nak pergi Madinah tak boleh. Nak pergi Madinah tak boleh. Di sini Aisyah kata Nabi SAW bai'ah juga dengan orang perempuan, tapi dia tak pegang tangan. Tidak seperti lelaki, kalau bai'ah dia salah. Dia salah lah kita kata. Dia pegang tangan. Perempuan tidak gitu. Nabi SAW bai'ah dengan ucapan saja, dengan perkataan saja. Aisyah kata tidak pernah tangan dia tu pegang tangan perempuan. Mana-mana perempuan tak pernah. Tidak pernah menyentuh, kata dia. Lepas tu sekarang ni ada kan Yusuf Qardawi, Syekh Yusuf Qardawi, dia kata boleh salah orang lelaki dengan perempuan. Itu pendapat dia, pendapat dia. Tapi kalau nak kira hak kemahnya, walaupun dia hak mari bukti hak mari itu tidak salah tu. Bukti hak mari tu orang pegang tangan dia, hak salah ni, salah. Hak tidak kemah mana? Tidak kemah mana? Dalam bentuk bai'ah kau, dalam bentuk salah gitu kau, menjadi satu tradisi lah kita kata. Tak ada. Tetapi pendapat dia tu ada baiknya juga. Di tempat-tempat, di setengah-setengah tempat. Apalagi kalau tengok mazhab Hanafi ke apa ke, dia tidak membatalkan wuduk ke apa, tak ada apa. Lepas pada tu setengah-setengah tempat ni kan, dia pelik, bukan dia pelik kalau kita tidak salah. Mana kita macam menghina dia lah, tidak menghargai dia, tidak memuliakan dia. Gitu. Dia tak ada merasa gapo pun. Dan tidak timbul fitnah. Tidak akan kata tu Islam tu jamuh orang perempuan. Tak ada timbul lagu. Dalam keadaan lagu tu, mungkin dia akan kata orang Islam ni sombong, orang Islam ni hagah, orang Islam ni besar diri. Kau dia kata kita ni najis, kau gapo pula. Timbul macam-macam di satu pihak yang lain. Maka dalam keadaan tu, ada baiknya juga. Pendapat dia tu ada kebenarannya juga. Tetapi dalam masyarakat Islam, sudah Islam tu tak perlulah bawa tu. Tak perlu bawa tu. Molek dah. Allah ke molek, Allah kau tidak tu, kau molek hak tu. Hak ni kita kata dalam keadaan tu, dalam keadaan tu boleh jadi, bolehlah pakai hak tu. Tapi tidak semestinya juga, tak mesti juga. Kalau nak pakai pun boleh. Mana berdasarkan suasana. Tapi kalau nak mari bukti jelas Nabi SAW salah, tu tak ada, tak jelas. Cuma Nabi SAW kalau orang perempuan apa pegang dia apa, dia biarlah. Tidak kata letak gitu selalu. Tidak lagu tu. Dia tahu orang ni maknanya sayang ke dia ni. Orang dalam keadaan takut misalnya mari dekat kita, takkan kita nak tolak dia. Dalam keadaan takut lah kita kata, mari dekat kita, biarlah. Bukannya ada nafsu gapo pun. Gitu. Kenapa mana keadaan orang tu. Jangan kira hukum semata. Hukum tu pun dia banyak ni dalam keadaan ni, dalam keadaan ni. Sebab tu Nabi SAW sini keadaan biasa, dia tak pegang tangan. Tapi orang pegang, adakah dia retak? Tak pula. Mana dia tengok suasana, keadaan. Tengok keadaan. Supaya juga kalau kita orang tua nak salat pun tak sih juga. Padahal dia nak salat tu nak melapik kain. Kena jaga juga tu. Jadi tak apa salah pun. Lah gila. Jangan ada fitnah. Hak tu je bendanya. Jangan ada fitnah. Hak tua-tua apa tu buat apa ni? Setengah-setengah tempat kita. Kalau kita tak salah, dia kata Allah kita gitu monah. Pula. Ni lebih kurang semua negeri orang kafir lah juga. Mana dia anggap kita tu tak molek pula.
Kalau kita tak sambung. Jadi anak saleh sana pun dengan berlapik kain lepah misalnya kita kata. Begitu. Ini dia cerita Rasulullah tak pernah, kalau bai'ah tak pernah. Lagu tu je paling-paling. Ada dia kata gitu, kalaman, kata qad bay'atukunna kalaman. Qad bay'atukunna. Dia kata aku bai'ahlah dengan kamu. Dia kata dengan perkataan dia, tidak dengan tangan. Mana Aisyah tahulah, mana Nabi SAW tak pernah pegang. Apa kata Imam Nawawi? Baik, kita tengok. Fihi, dalam hadis ini apa pengajarannya? Iaitu bai'ah dengan orang-orang perempuan ini bil kalam, dengan tidak pegang tangan. Itu cara bai'ah dengan orang-orang perempuan. Betul, gitulah. Kalau ada dalam Islam ni ajar, adalah dia kata dia ajar cara Islam, kena tarekat, kena gini-gini, nak kena salat. Tak betul. Tak ada dalam Islam. Kalau ajar secara khusus lagu tu, dalam gelap pula, lagilah. Tak ada lagu tu. Dalam hadis ini juga ada pengajaran, iaitu bai'ah rijal dengan tangan. Kalau lelaki bai'ah dengan tangan, sekali dengan ucapan. Sekali dengan ucapan. Hadis ini juga menunjukkan bahawa kalam ajnabiyah yubahu sama'uhu 'inda al-hajah wa anna sawtaha laysa bi'aurah. Perbualan percakapan perempuan asing kita dengar, boleh, harus kita dengar bila perlu, tak ada apa. Dan suara dia tu tidak aurat. Sebab ada juga orang kata suara perempuan semua aurat. Nyepakah hak tu. Ini berlaku kepada anak sendirilah. Bila kita akak telefon tu, dia letak lah. Pasal apa? Dia perempuan, kita lelaki. Kita lelaki tak boleh dengar. Itulah akibatnya. Akibat tak erti. Cuba kalau mengaji. Tak apa. Nabi SAW dengar. Bukan Nabi saja, sahabat-sahabat pun. Lagu tu juga lelaki perempuan dia dengar suara. Tak ada apa. Tidak aurat. Ada orang kata aurat. Tak betul tu. Tak betul. Kebanyakan ulama tidak aurat. Ni dalil dia. Ngaji Quran. Ngaji Quran apa? Tidak aurat. Boleh ngaji Quran. Orang lelaki dengar, tak apa. Pak kita kata naik nafsu setara mana? Dengar ngaji Quran naik nafsu. Dengar lagu pun tak ada naik nafsu. Apa yang ngaji Quran gitu? Tak ada. Boleh. Mana kalau untuk guru tu perempuan. Orang tua perempuan ngajar anak murid lelaki, apa je? Boleh pahala dia. Takkan dia tak boleh jadi tok guru kepada orang. Tu Aisyah tu duduk mengajar, duduk royak tu. Anak-anak buah dia Aswad, Masruq, orang tua orang ni tu tak dengar suara dia. Kalau suara aurat ni, perempuan ni aurat, tak ada ilmu Aisyah ni. Hadis tak ada. Tak ada, tak betul. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa tak boleh sentuh kulit perempuan ajnabiyah tanpa perlu. Nak sentuh kulit orang perempuan, begitu juga sebalik, tak boleh. Min ghairi daruratin, tanpa ada keperluan. Kata tabbub, perluan itulah ke mana? Dia kata doktor misalnya, doktor lain, tak apa. Bukan sekadar nak sentuh kulit, tengok kemaluan perempuan pun tak apa. Dah beranak tu takkan tak tengok, takkan nak lenggak lah kata. Palinglah ke lain, bukan dia tu. Ni misalnya. Wa fasdin wa hijamatin, nak bekal misalnya. Perempuan tu kalau perlu bekal, tak apa. Perlu. Lepas tu nak cabut gigi misalnya, pegang cabut gigi, katakanlah Dr. Tino, tak apa. Perlu tu, takkan tak boleh pegang. Begitu juga nak jamah nadi kau misalnya, kita kata nak tengok mata kau, nak cek penyakit tu, boleh. Sama ada doktor tu lelaki ataupun doktor tu perempuan, terhadap yang sebaliknya boleh. Wa kuhli' ainin, nak celak mata dia, boleh juga. Celak mata, kita kata celak mata ni perlu setara mana, darurat setara mana, dia sebut boleh. Kalau hak lelaki tu nak celak mata, hak perempuan kau ni dari segi fiqh lah, dari segi fiqh. Dan seumpamanya yang mana tidak didapati perempuan boleh buat, harus bagi lelaki melakukannya, lelaki ajnabi.
Lid darurah. Kira ada darurat itu. Kira ada darurat. Dan suara perempuan itu tidak aurat waktu nak tekan. Kalau ada lagi hak payah lagu tu, nah, ketinggalan lah. Sepatutnya tidak gitu. Sepatutnya tidak gitu. Kalau lagu tu nak ngaji lagu mana, payahlah. Nak ngaji lagu mana? Ni tu ajar lagu tu. Jadi kalau belajar pun kena tulis. Kena tulis. Nak tanya gini tak boleh. Suara tu aurat. Padahalnya kena terjumpa dalam hadis banyak sahabiah, sahabat-sahabat perempuan Nabi. Dia tanya gini, tanya depan-depan. Kecek gini. Bukan dengan Nabi saja kita kata takut khusus dengan Nabi tak. Sahabat-sahabat kemudian dengan khulafaur rasyidin duk kecek. Duk bincang. Bagi pendapat dia. Tak apa. Babul bay' 'ala as-sam'i wa ta'ah fi mastata'a. Bai'ah untuk taat dan patuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kerana dia bersimpati, dia tahu manusia ni ada kelemahan dia. Bila dia berbai'ah, dia tak bai'ah secara mutlak begitu. Mana dalam perkara yang mampu, gitu dia letak. Ataupun sejauh yang mampu. Kamu kena kata gitu, tambah gitu. Bai'ah 'ala as-sam'i wa ta'ah, Nabi kata fi mastata'tu. Kalau fi mastata'tu bermakna Nabi suruh orang tu tambah. Hak berbai'ah dengan dia tu tambah fi mastata'tu. Yang ni sejauh yang saya mampu, ataupun dalam perkara yang saya mampu. Itu kalau kita kata fi mastata'tu. Kalau fi mastata'ta, mana Nabi tidak suruh dia tambah, Nabi sendiri tambah. Yang ni dalam perkara yang kau mampu, ataupun sejauh yang kau mampu. Jadi kalau engkau mampu tak apalah. Kalau engkau tak mampu, tak apa juga. Sebab apa? Sebab setara dalam Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni benda hak tidak wajib. Dia kata fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwalah kepada Allah semampu-mampu kamu. Sekadar yang kamu mampu. Hak tidak wajib lah. Hak wajib tak boleh. Hak wajib tak boleh. Hak mana tidak ada hak dia. Susah kita nak hadkan. Misalnya pemimpin dalam banyak perkara, orang nak taat ni setakat mana? Banyak. Boleh jadi kita rasa tak boleh pergi hak ni. Dia ada benda tu. Kalau hak terhad lah ke mana, macam semaya 5 waktu. Hak tu tak boleh pergi dah hak tu. Mampu tak mampu pun kena mampu lah. Jadi ittaqullaha mastata'tum. Setara Allah. Kalau Nabi kurang lagi kan, sepatutnya kena ada lah hak tu. Sifat tu mana sekadar ataupun setakat mampu. Tidak kata Nabi SAW ni mana paksa orang hak tidak mampu pun, di luar daripada kemampuan pun, itu juga tidak begitu. Kemudian sinnul bulugh. Sinnul bulugh, umur balik ni. Umur berapa balik? Dia marilah hadis ni, hadis Ibnu Umar ni. Dia kata Nabi periksa dia pada hari Uhud. Perang Uhud ni pada tahun yang ketiga. Pada tahun tu aku berumur 14 tahun. Nabi SAW tidak membenarkan aku masuk. Tak boleh. Tak cukup umur dia kira. Dia kata. Tapi pada hari Khandaq dia periksa aku, tengok aku umur 15 tahun. Dia benarkan aku. Umar bin Abdul Aziz bila Nafi' royak kepada dia gini, dia buat keputusan bahawa umur ni balik ni 15 tahun. Mana kalau tidak ada tanda-tanda yang lain bagi balik itu, sebelum tu tak ada, umur saja ada, maka kira umur 15 tahun. Kalau ada tanda sebelum pada tu, tanda yang semua orang terima, iaitu ihtilal, keluar air mani. Keluar air mani dengan mimpi. Hak tu semua orang terima, mazhab mana pun terima. Dia baliklah walaupun tak sampai umur lagi. Kalau perempuan, walaupun tak cukup 15 tahun, semua terima berlaku. Tapi kalau tidak ada hak ni, maka kira umur ni. Umar bin Abdul Aziz dia kira di atas dasar ni lah. Atas dasar ni. Dan ni Imam Nawawi sebut ini pendapat Syafi'i, Auza'i, Ibnu Wahab, Ahmad wa ghairuhum, lain-lain lagi. Abu Yusuf, Imam Muhammad dan ramai lagi lain-lain. Pendapat kata lagu ni lah 15 tahun. Lelaki perempuan pun 15 tahun. Jadi segala kewajipan sebagai mukallaf tu
dikenakan bermula daripada 15 tahun sekiranya tidak ada alamat-alamat lain ada. Sekiranya tidak ada alamat lain. Kalau ada alamat lain daripada tanda tu lah, alamat tu lah. Misalnya mari kotor kau, kita kata orang perempuan umur 13 tahun, kira 13 tahun daripada 13 tahun lah. Mana wajib sembahyang, gapo gotu ni tu, situ. Kalau tidak 15 tahun. Ini pendapat Demon ni. Puak-puak Zahiri, Daud Zahiri kata tidak ada had, kata dia. Bagi umur balik tidak kata 15 tahun. Maknanya dia balik. Tak, kata dia 15 tahun pun kalau dia tu nampak tak cerdik lagi. Dan tidak ada ihtilal. Tidak ada ihtilal. 18 tahun tak balik lagi. Tapi kalau ada ihtilal, tidak cukup umur 15 tahun mau balik. Dia kata tak ada hak ni. Bukan kata ni 15 tahun. Tak. Dia tak terima lagi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam setengah satu pendapat dia, dia kata umur berapa? 18 tahun balik. 18 tahun. Ada pendapat juga mengatakan 19 tahun balik. Maknanya kalau tidak ada alamat-alamat tadilah, maka kira 18 tahun. Dalam bab jinayah, hak moleknya dipakai hak tu. Dipakai hak tu. Tetapi dalam bab ibadat, molek pakai hak 15 tahun tu. Ada juga pendapat gitu. Kita pun kata gitu, molek gitu. Tapi dalam bab jinayah, misalnya curi, kena kerak tangan, umur 15 tahun. Tak cerdik lagi. Tapi oleh kerana dia lepas pada tu dia ni ihtilaf dah. Umur 13 tahun, 12 tahun. Jadi nak kena kerak tangan juga apa? Kalau lucu. Imam Abu Hanifah tak terima. Dalam kes-kes jinayah dak 18 tahun. Baru mata atau 19 tahun. Bawah pada tu dak. Bawah pada tu dak. Sekadar semaya dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau nak diterima. Itu pun tidak muktamad juga bagi dia. Hak muktamadnya 18 tahun sebab dia kira tu cerdik masa tu. Sebelum pada tu dak. Misalnya kalau berzina, kalau apa, ada kena sebab satu hotel umur 13 tahun. Hotel dia mari mari kotor, umur 11 tahun. Tak kira lagu tu, dia tak sidi. Tetapi mengikut hak terima ni, dia akan terima, dia berlaku lagu tu. Begitu. Itu satu perkara. Perkara yang keduanya, tentang ketentuan ni, Khandaq ni, peperangan Khandaq ni berlaku pada tahun yang keberapa? Berdasarkan hadis Bukhari Muslim hak ni, setahun selepas tu lah. Sebab dia kata pada masa Uhud tu tahun 3, umur dia 14 tahun. Pada hari Khandaq lepas 14 tahun, 15 tahun, mana setahun lah selepas tu. Maknanya tahun keempat. Ini mengikut Imam Bukhari, mengikut Musa bin Uqbah, dan ulama-ulama hadis pakai hak tu. Imam Nawawi pun ada sebut ni. Dia ada sebut wa fihi dalilun, dalam hadis ni ada dalil bahawa Khandaq itu berlaku pada tahun yang keempat Hijrah. Inilah yang betul, kata dia. Imam Nawawi kata, inilah yang betul. Inilah juga pendapat Musa bin Uqbah, iaitu imam dalam sirah. Wa qala jama'atun min ahli siyar wat tawarikh. Dia kata sekumpulan ahli sirah dan ahli sejarah, dia kata tahun yang kelima. Dia tak sebut ni siapa. Antara yang kata lagu ni Ibnu Ishaq, tahun yang kelima. Dia kalau tahun yang kelima bukan umur 15 tahun Ibnu Umar 16. Ni dia. Hak mana sekarang ni kita nak pakai? Hak Ibnu Ishaq ke dan orang lain hak serupa dengan dia, ataupun hak hadis? Hak ni Ibnu Umar sendiri cerita, dia nak masuk pergi perang tu. Dia nak masuk pergi perang. Dia kaya Khandaq itu selepas tu setahun. Ketika dia umur 15 tahun. Hak ni hak sahih. Dalam keadaan ada hak sahih, tak boleh pakai hak tu. Tak boleh pakai hak tu. Ada benda tu di sebalik. Ada benda. Apa genjok? Jadi tahun yang kelima tu apa? Tu cerita panjang lah waktu tu. Biar dulu. Tahun yang kelima kata dia, wa hadzal hadis yarudduhu. Imam Nawawi kata, hadis ini menolak pendapat itu. Li'annahum ajma'u, kerana ulama ijma' bahawa Uhud pada tahun yang ketiga, bermakna Khandaq pada tahun 4. Gitulah, mudahnya. Li'annahu ja'alha fi hadzal hadis ba'dahu bisanah.
Sebab Ibn Umar letak setahun lepas pada tu Khandaq. Yang ni ketika umur dia 15 tahun. Jelas. Dia ada beza lah pendapat ulama hadis ni dengan ahli sejarah ni. Kadang-kadang memang ada beza. Setengah-setengah tu serupa. Hak beza tu pada umumnya kita kena utamakan hak hadis. Hak ni pegangan kita. Hak sejarah tak boleh. Hak sejarah tak boleh. Kecuali kalau ulama-ulama hadis juga kata hak ni kuat. Itu lain. Kalau ulama-ulama hadis juga, pakar-pakar hadis juga kata hak sirah ni, hak sejarah ni betul. Hak hadis ni lagu lain ni tak tepat ni. Kecuali begitu. Kalau tidak, maka kaedah asasnya kita kena pakai hadis. Walaupun dalam bab sirah, walaupun dalam bab sejarah, kita tak boleh kata dalam bab sejarah, bab sirah kita kena pakai ahli dia. Tak boleh lagu tu. Silap tu, tak betul. Kalau lagu tu banyak perkara dah jadi bercelaru je. Jadi sekat itulah tuan-tuan. Wallahu a'lam.